Terbang. Sorry. Corona habis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma faqqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma aftah lana futul arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak lambat Tonton Wibu habis. Nak suka tak? WT-nya lama. Kalut-kalut nak datang, spek pun tinggal. Tak dapat tengok muka lah. Tak dapat tengok dosa-dosa kau. Spek tak ada. Tak kasyaf lah. Sekejap, minum dulu. Penat naik tangga penat lah. Penat tak? Semain terawih dah lama dah. Lepas tu jalan lagi sini. Lepas tu orang kelas pula panas. Penat tak? Belagak apa ni tak penat. Kalau penat tak apa. Sebab apa? Sebab penat tu Allah Ta'ala akan kira. Sebab ada satu hadis Nabi sabda pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kata apa? Ajartuki biqadri nasabuki. Ajartuki biqadri nasabuki. Apa maksud dia? Ganjaran engkau tu dengan kadar penat lelah engkau. Tu. Macam mana penat kita ikut tergantung pada niat kita. Macam mana penat kita, yang itulah yang akan Allah Ta'ala kira. Faham tak? Contoh, kita seorang yang dah berkeluarga, lelaki lah, dah bernikah, kemudian bekerja. Kerjanya penat orang kata. Kerja, ikutlah kerja apa kan. Kerja angkat batu ke, pecahkan batu ke, pasang batu balik ke, ikutlah. Jadi penat kerja tu, betul tak? Tapi kalau niatnya betul, atau kita kata dia niat bahawasanya okey, aku kena kerja sebab aku nak nafkah anak bini. Hukum menafkahi anak bini wajib, betul tak? Jadi kalau aku tak kerja, aku tak dapat menafkahi anak bini. Jadi penat lelah dia tu Allah Ta'ala akan kira. Sebab tu kata buat amal ni semua tak susah pun, senang je. Orang kata nak dapat pahala ni tak susah pun, senang je. Bahkan kalau kita tidur pun boleh dapat pahala. Tapi kena ada niat lah. Maksudnya kalau aku tidur, okay, aku nak bangun nanti untuk sahur, ataupun aku nak bangun kejap lagi, itu apa? Untuk qiyamul lail. Sepanjang tidur kita tu Allah Ta'ala akan kira, dapat pahala. Faham tak? Tu. Sebab tu ada kata-kata yang mengatakan apa? Naumun alim khairun min ibadatil jahli. Betul tak? Tidurnya orang alim tu lebih baik daripada ibadah orang jahil. Satu orang jahil ni buat ibadah penat sepanjang malam, tapi tak tahu sah ke tak, kan? Orang alim ni tidur, dalam masa yang sama dia niat, okey, aku nak bangun, aku nak buat solat 2 rakaat sebelum subuh. Dia tidur, dapat pahala. Sepanjang tidur dapat pahala. Jadi tak susah.
Jadi seperti mana yang Nabi sebut tadi, ajar tuki biqadri nasabuki, penat lelah tu Allah Ta'ala akan kira. Bukan penat lelah saja, duit yang kita keluarkan pun Allah Ta'ala akan kira. Contoh, datang sini nak naik Zenko, datang sini nak naik bas, datang sini nak naik Uber, betul tak? Semua benda tu Allah Ta'ala akan kira. Bukan saja je kan, kita buang-buang duit tak. Yang buang-buang duit saja tu yang tu lah, yang duk huha-huha berfoya-foya jauh-jauh tu, tu je saja. Kalau niat nak tengok cipta Allah Ta'ala tu tak apa kan, tu. Jadi jangan risaulah, semua benda tu Allah Ta'ala akan kira. Boleh jadi kat situ reda Allah Ta'ala. Penat tu reda Allah Ta'ala. Betul tak? Teringat ada satu hari tu pergi kelas Syekh Fatih Jazi Fizallah Ta'ala. Syekh Fatih dia mengajar lurah, betul, mengajar mengenai labib apa semua tu. Tapi Syekh Fatih ni dia, Syekh Fatih Hafizallah Ta'ala, dia antara guru tasawuf lah kalau kat Mesir ni kan. Satu yang kita minat kelas Syekh Fatih ni, kalau masuk kelas dia ada kata-kata semangat untuk pelajar. So dia, kalau kita dengar, kita yang penat pun macam kena semangat macam tu. Faham tak? Antara kata-kata Syekh Fatih, dia kata apa? Dia kata seorang pelajar tu, bagi seorang pelajar tu, penat tu memang, orang kata memang patut ada bagi seorang pelajar. Kalau seorang pelajar tu tak ada penat, maknanya dia tak dikira sebagai seorang pelajar yang sungguh. Tak, penat tu mesti ada, kena ada, mana-mana pun kena ada penat tu. Faham? Kita pergi kelas, dah panas-panas pergi kelas, daripada Tontowi tu jalan sampai Mahathir, panas kan. Lepas tu naik bas, panas pula. Dah naik bas tu baru dapat duduk. Jadi ada mama-mama tu duk bimpit pula tepi aku, nak duduk lah tu kan. Punyalah banyak depan tu kat tepi kita. Kita pun bagi duduk lah. Tak gentle lah lelaki biarkan perempuan berdiri kan. Acah. Padahal nampak buat tidur kan. Orang tua tak apa, yang muda ni kau berdiri lah, kau tak ada, bagi duduk. Jadi penat. Sepanjang daripada Sabek ke Darussalam tu bukan dekat, jauh, betul tak? Tu nasib baik daripada Sabek ke Darussalam. Cuba daripada Asyir ke Darussalam, mampus. Dengan panasnya, dengan berdebunya, tu penat. Pergi kelas, sampai kelas doktor tak ada pun. Tapi doktor tak ada, bukan hak kita nak cela doktor tak ada. Doktor tak ada lah, sebiarlah. Bacalah apa yang patut kau baca. Guru tak ada kita tak ada apa. Kita punya penat tu, kita tak boleh kata ya aku penat datang, doktor bukan datang pun. Tak boleh. Tu masalah kalau bercakap macam tu. Doktor datang, dia punya hak, dia guru, ikut dia kan. Contoh korang datang sini, tiba-tiba aku tak datang kan, suka hati aku je. Tapi dia adalah bahagian belah guru ni macam mana kan, zalimnya anak murid ke, tak boleh ke. Tapi kita sebagai anak murid, sebagai pelajar, tak boleh bersuara, mana boleh, selagi benda tu tak bercanggah dengan syariat Allah Ta'ala. Best. Jadi semalam kita dah bahas berkenaan, kita bahas mukadimah baru, betul tak? Jadi Imam Zanuji kata apa? Imam Zanuji, apa tujuannya, apa tujuan Imam Zanuji mengarang kitab Taklim Ta'lim ni? Sebab apa? Sebabnya Imam Zanuji, mana? Imam Zanuji kata, aku melihat ramai pelajar-pelajar agama di zaman aku ni, mereka ni bersungguh-sungguh. Bukan tak bersungguh, yang tak bersungguh tu problem dah. Bersungguh-sungguh tapi la yasiluna ilal ilm, tak sampai kepada ilmu. Ramai katanya, aku melihat zaman aku ni ramai pelajar ni bersungguh-sungguh dah belajar ni, tapi tak sampai kepada ilmu. Ataupun sampai, ada juga yang sampai tapi tak dapat manfaat, tak sampai kepada manfaat.
dan samarahnya ilmu. Sebab apa? Sebab apa? Seorang pelajar tu dah bersungguh dah, tapi tak dapat sampai kepada ilmu. Sebab apa? Satu, ataupun tak sampai kepada samarah ataupun manfaat. Siapa? Masuklah. Masuk. Tak sampai kepada manfaat ataupun samarah. Sebab apa? Sebab dia kata apa? Akhta'u lima annahum akhta'u tara'iqahu wa taraku syara'itahu. Kita Imam Musannif kata apa? Sebab apa budak-budak ni atau pelajar-pelajar ni tak sampai kepada ilmu, ataupun dah sampai dah kepada ilmu tapi tak ada manfaat, tak ada samarah. Sebab apa? Sebab mereka ni tersalah jalan, salah cara jalan, cara belajar. Bukan cara berjalan, cara belajar. Tersalah cara belajar. Dan mereka ni meninggalkan syarat-syarat di dalam belajar. Tinggal. Tu intafashartu intafal intafal masyrut. Boleh. Ternafi syarat, ternafi yang disyaratkan. Nak berjaya ada syarat-syarat dia, kan? Bila ternafi satu syaratnya maka tak berjaya. Boleh. Tu. Jadi banyaklah kemungkinan, sebab bukan kemungkinan, memang disebut dalam kitab ni lah, antara faslun-faslun yang disebutkan oleh musannif ni, antaranya sebab-sebab mengapa pelajar tu tak sampai. Satu, mungkin salah cara belajar, betul tak? Sebab tu katanya apa? Dalam ni ada fasal apa? Fima yurisul hifza wa nisyan. Ada bab yang membahas berkenaan perkara-perkara yang mewarisi ingat dan lupa. Kot-kotlah budak ni belajar lah, tapi hari duk lenjam Maggi. Contoh, Maggi ke apa, benda-benda yang boleh membuatkan lupa. Dia akan sebut belakang ni banyak perkara-perkara yang membuatkan lupa. Dah macam mana nak ingat ilmu, betul tak? Kemudian boleh jadi juga belajarnya waktu yang salah, menghafalnya waktu salah. Jadi musannif pun bawa datang waktu penghasilan ilmu tu bila. Semua ada dalam ni. Ataupun waktu belajarnya dia ada muskilah dengan guru. Ataupun kita kata ada muskilah dengan berkenaan adab. Bukan adab tu bukan hanya pada guru, tapi pada rakan pun sama ada, pada kitab pun ada, pada majlis ilmu pun ada, betul tak? Itu. Jadi mungkinlah kita kata kita ni orang belajar, kita semua ni belajar. Bukan semua orang kata dari asal yang sama, faham tak? Maksudnya ada daripada sekolah yang lain, ada daripada sekolah menengah ataupun juvana ke, ikutlah, kan? Macam-macam orang lah. Jadi tak semua didedahkan dengan akhlak, adab, betul lah. Akhlak tu didedahkan, tapi berkenaan adab yang betul tak didedahkan. Kenapa kita ni kena beradab? Kita pun mungkinlah dulu kita bila kita tengok, kenapa sampai macam ni sekali orang beradab terhadap guru, kita tak tahu, betul tak? Jadi tak semua orang, apa orang kata, latar belakang dia didedahkan berkenaan kepentingan beradab ni. Mungkinlah kita dulu pernah lah orang kata kau hajar dengan cikgu, gaduh dengan cikgu, kan? Kau pahalkan cikgu, kan? Faham tak? Kau pahal, kan? Buat cikgu nangis ke apa, ikutlah, kan? Kita, yalah, kita kata latar belakang kita berbeza, betul tak? Kadang kita bukan tahu pun, kita tahu main je, budak-budak ni tahu main je, betul tak? Jadi kalau berlaku pada kita benda-benda macam tu, perkara-perkara macam tu, kan, takkan kita nak serah, okey aku dah tak berkat dah hidup aku, biarlah aku matilah dalam keadaan tak berkat. Tak. Apa perlu kita buat? Kita pergilah minta maaf, betul tak? Kita ubah kita, ataupun kita baiki hubungan kita, pergi minta maaf guru, minta maaf. Guru ni dia dengan pelajar, dia dengan anak murid dia nak satu, nak berjaya je, nak budak-budak ni berjaya je. Takkan guru nak kau ni gagal, tak? Memang kadang kalau dia mengamuk, tak boleh, tapi hati dia lain, faham tak? Dia akan fikir juga, takkanlah aku nak buat kat pelajar aku macam ni, betul tak? Jadi kalau kita ada muskilah dengan guru, dulu-dululah duk gaduh dengan guru, bertumbuk ke, tu aku pelik juga, sampai bertumbuk dengan guru, macam mana dah. Tapi tak boleh nak salahkan orang, sebab diorang ni orang kata jahil, tak didedahkan berkenaan ilmu tu, betul tak? Tak tahu. Jadi bila dah tahu apa perlu kita buat, kita baikilah hubungan kita,
ni minta maaf, tunjukkan kita punya himmah kita ataupun semangat kita ataupun betul-betul keikhlasan kita nak minta ampun dengan guru tu. Ataupun ada guru tapi kita rasa kita macam tak pernah pun apa kata buat salah, tetap juga kita minta maaf, salah silap apa semua, rajin-rajin kontak guru. Guru suka benda macam tu. Maksudnya macam kita rasa tanya khabar apa semua, update, walaupun kita dah habis belajar, dah habis mengaji, betul tak? Lepas tu kita tak orang kata tak kontak ataupun kita tak berhubung dengan guru, guru akan terasa juga, kenapa budak-budak ni tak mesej aku? Faham tak? Faham tak? Kenapa? Dia akan terasa. Benda tu pun boleh bawa muskilah juga. Kalau kita tengok, alah, takkan benda tu nak, alah, dah, kita belajar tak berhak nak bersuara tak? Kita jaga bahagian kita je, jaga kita dengan guru tu. Tu. Kalau ada masalah dengan guru, tak, minta maaf, usaha kita tunjuk keikhlasan kita, semangat kita betul-betul nak minta maaf. Guru dia takkan dendam. Sebab apa? Dia tahu kalau dia macam ni, kalau tetap terasa hati ke apa semua ni, dia akan buat padah kepada anak murid. Satu pula anak guru ni pun kena fikir juga. Tu dia kena fikir yang budak anak murid ni bukanlah budak-budak dewasa, lainlah umur 20 macam ni ku hajar tu memang tu memang nak kena. Kalau umur 14, 15, 16, 17 tu budak lagi tau. Biar kita nampak kalau budak-budak sekolah menengah sekarang kan, semua dah besar-besar dah. Aku tengok ni macam abang dah, macam abang lagi daripada aku dah. Biar aku umur 27 tengok ni macam abang budak-budak sekolah menengah sekarang kan, nampak macam besar, gaya macam besar. Pada baru 17 lah kau ni, kau sini kau 17. 17 belum lah, kecil je tu. Faham tak? Tapi bila kat sekolah, yalah dia paling besar sekali umur 17, balong lah kira. Tapi dia orang tetap budak-budak, otaknya main, enjoy je. Sebab dia belum lagi keluar, masuk ke dunia luar, betul tak? Kita pun budak-budak juga sebenarnya. Sebab apa? Sebab kita belum masuk dalam dunia bekerja, dunia nak nak bantu keluarga. Tak, kalau kita dah pernah cari duit untuk bantu keluarga, cari duit untuk sara adik-adik, tu maknanya kita dah mula nak dewasa. Ni kalau duk makan duit mak ayah je kan, mak ayah back in duit setiap hari apa tu, tu budak lagi bocah orang kata. Habis. Jadi kalau ada benda-benda macam tu, tak maaf, tak apa, tak ada hal, insya-Allah. Allah Taala Maha mengetahui, tak Maha mengetahui. Dia tengok budak ni usaha apa semua, Allah Taala tahu. Allah Taala yang akan gerakkan hati guru tu. Jangan kita terlampau nampak pada usaha kita, betul tak? Nampak pada usaha kita, aku dah usaha dah tak? Jangan bagi nampak kita, aku dah usaha tak? Kita usaha nak minta maaf apa semua, tapi yang menggerakkan hati guru cenderung kepada nak memaafkan tu siapa? Allah, bukan kita. Kita usahalah macam mana pun, tapi Allah Ta'ala yang Maha Kuasa, betul? Tu doa kebaikan untuk guru. Habis. Jadi antara adab juga, antara adab dengan pelajar pada guru, apa? Pelajar ni menyerahkan diri kepada guru, atau kita kata irsyadul ustaz. Bukan serah diri aku nak jadi hamba lah. Tu next level lah, tu lain lah tu. Jadi antara adab pelajar dengan guru, dia menyerahkan diri, irsyadul ustaz. Kita kata maksudnya kita, okey, saya ni apa jalan terbaik untuk saya? Kalau saya nak mengaji apa semua, minta cadangan daripada guru. Tu. Tapi dah minta cadangan, orang bagi tahu tapi tak boleh ikut. Tu. Guru suruh belok kanan, kau pergi belok kiri. Tu muskilah juga tu. Kau faham? Dah kau duk sibuk nak tanya, guru dah bagi tahu tak nak ikut pula. Betul tak? Tu. Jadi kalau tanya pendapat guru, pastikan kita boleh ikut. Jangan duk tanya dia tapi tak ikut. Tu tak boleh lah. Jadi syahdu ustaz. Sebab apa? Sebab guru ni dia sebagai ganti-pengganti kepada ibu bapa. Betul tak? Dia kata, ada patah kata abur ruh ka abil jasad. Abur ruh, guru ni abur ruh, bapa ruh. Seperti abil jasad, seperti bapa jasad. Ayah kita bagi nafkah, bagi makan kita, betul tak? Jaga kita punya jasad, tubuh. Tapi guru dia jaga apa? Jaga roh. Guru agama lah khususnya, jaga roh. Apa? Dia nak bagi, okey, korang ni tahu hukum, bagi korang kenal Tuhan. Kenal tu biar kenal betul, jangan tersimpang. Bagi tahu hukum, ni sah, ni tak sah, jangan silap, jangan salah.
Sebab apa? Lebihnya guru daripada bapa kita. Sebab kita jangan kata ini overnya, tak. Memang betul, realiti macam tu. Guru ni lebih lagi daripada bapa ibu bapa kita. Sebab apa? Dia yang memimpin roh kita ni, guru agama ni yang memimpin roh kita ni sampai ke Tuhan. Sebab apa? Sebab kita punya maqasid, tujuan hidup kita apa? Allah, betul tak? Tapi kalau guru tu sendiri bapa kita, lagi Allah. Betul tak? Tu. Guru lah bawa kita bagi kenal Tuhan. Ni macam ni, Allah Ta'ala macam ni, wujud macam ni, bagi kenal Tuhan. Lepas tu masuk lagi jumpa guru yang mentarbiah kita untuk nak sampai kepada makrifat. Tu banyak. Jadi irsyadu ustaz lah. Jadi bila guru ni memberi petunjuk, kita duk minta penunjuk apa semua kan, ikut selagi benda tu tak melanggar syariat. Faham tak? Ni guru dah bagi penunjuk macam ni, kita pun belok tempat lain. Tak boleh lah gitu. Dan antara penyebab yang membuat seorang pelajar tu tidak dapat foto, macam semalam lah kita sebut, apa? Antara penyebab pelajar itu tidak dapat foto dan ditutup serapat-rapatnya foto ilmu tu, apa? Adalah kerana hubungan mereka dengan guru. Tu. Diceritakan satu kisah Imam Nawawi. Imam Nawawi ni sebelum dia nak mengaji dengan satu guru tu, Imam Nawawi akan bersedekah. Dia akan sedekah. Kemudian Imam Nawawi bersedekah, kemudian dia berkata, aku bertawassul dengan sedekah aku, amalan sedekah aku, ya Allah, aku mohon engkau butakan aku, kau pekakkan aku. Tu. Aku mohon engkau butakan aku dan engkau pekakkan aku. Sebab apa? Buta tiba minta doa buta nak belajar apa? Pekak. Buta pekat habis. Tak mukallaf terus. Tak. Nah, dah nampak. Tak boleh nak baca. Tak dengar lagi. Orang nak bagi tahu pun tak boleh. Betul tak? Kenapa Imam Nawawi nak doa begitu? Dia kata minta dibutakan daripada apa? Dibutakan daripada melihat aib-aib guru. Guru pun manusia. Betul. Guru ada aib. Guru ada muskilah dia. Cuma lebihnya sebab apa? Sebab guru ni ada ilmu, kemudian dia mengajar kita. Betul tak? Imam Nawawi doa apa? Supaya dibutakan daripada apa? Melihat aib guru. Supaya dipekakkan daripada mendengar aib-aib guru. Tu. Supaya Imam Nawawi kata apa? Supaya aku tidak bersangka buruk kepada guruku. Boleh. Sebab apa? Sebab hati yang berubah terhadap guru tu, kan? Hati yang berubah terhadap guru tu antara sebab tertutupnya futuh. Tu bahaya. Bahayanya guru. Jangan takut sangat guru. Takut tak? Benda senang lah. Jaga je lah, kan? Hati mula berubah guru. Aku lagi hebat ni, guru tak hati ni. Tu mungkin kita belum sampai level lagi, tak tahulah. Ketika korang dah ngaji lama, dah habis 4 tahun, master, PhD, guru korang pondok je, tak ada pun sisi-sisi, kan? Kemudian terdetik dah hati korang, aku lagi hebat lah, aku ni boleh dobek kita sendiri. Tu benda tu tak mau. Sebab apa? Sebab benda tu boleh menyebabkan futuh ilmu kita tu tutup. Bila tutup, lah kacau lah. Macam mana kita nak faham ilmu? Betul tak? Tu habis. Hati-hatilah, tu je lah. Kita buatlah macam biasa, jagalah diri kita. Habis. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, maksudnya kita wa nafa'ana bi ulumi fi dharaini insyaallah ta'ala, amin. Faslun, ini satu fasal fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi. Fi mahiyati, fi bayani mahiyatil ilmi, pada nak menerangkan mahiyah bagi ilmu. Mahiyah bagi ilmu, ataupun apa kata, hakikat bagi ilmu. Wal fiqhi, dan hakikat bagi fiqh. Wa fadlihi, dan menerangkan apa? Wa fadlihi, dan menerangkan kelebihan ilmu. Bis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, telah berkatalah oleh Rasulullah sallallahu, telah bersalam oleh Allah Ta'ala atasnya, atas Rasul
wasallama dan wasallama dan salamlah, kata memberi apa, bukan memberi salam, sejahteralah, mensejahtera oleh Allah alaihi ala rasul. Takdil itu salama alaihi, ada juga alaihi. Sebab apa tambah? Sebab ada satu kaedah kata apa, hazfus sani lidilalatil awal alaihi. Tahu tak? Hazfus sani lidilalatil awal alaihi. Fahaman? Hazfus sani lidilalatil awal alaihi. Hazaf yang kedua sebab apa? Bukan sebab apa. Hazaf kedua, yang kedua sebab ada dilalah sebelumnya. Sebelum dah sebut dah. Jadi kali kedua tu dah hazaf je. Ha? Hazaf yang kedua, kalau tengok, kalau kat sini kita sallallahu ta'ala alaihi wasallama ai alaihi. Jadi alaihi yang hazaf tu yang kedua situ lah. Yang asani situ yang kepada yang dia hazafkan. Awal situ yang tertera kat situ lah, alaihi yang tertera kat situ. Habis. Talabul ilmi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi, menuntut ilmu. Bermula menuntut ilmu itu faridatun, adalah satu fardu, satu kefarduan, ala kulli muslimin wa muslimatin, atas sekalian muslim dan muslimah. Jadi yang sahihnya hadis ni sampai muslim sahaja. Tapi sebab apa musnad sebut muslimah? Mungkin musnad ni meriwayatkan daripada makna. Faham? Daripada makna. Kalau kita kata ala kulli muslimin cukup, kat situ termasuk jugalah muslimatin. Faham tak? Kalau dalam bahasa orang panggil apa? Bab apa? Bab taghlib. Boleh faham? Contoh kita kata abawaini, kat situ masuk ibu dan bapa. Qamaran masuk masuk syams dengan gerhana bulan, gerhana matahari. Faham tak? Bukan. Qamaran bulan dengan matahari, masuk bulan dan matahari. Sama juga ni, ala kulli muslimin ai wa muslimatin. Yang sahihnya hadis dia sampai muslimin. Mungkin musannif riwayat daripada makna, sebab tu tambahnya di riwayat makna dia tambahlah muslimah. Habis. Jadi menuntut ilmu tu fardu. Ala kulli muslimin. Kullu situ kullu jami' ke majmu'? Lama ni. Apa jim je? Banyak kali ulang. Kullu jami' ke majmu'? Jami'. Kalau jami' terjemah dia apa? Sekalian. Kalau majmu'? Kebanyakan. Boleh? Macam mana kita nak tahu kullu tu kullu jami' atau kullu majmu'? Tengok. Kullu kalau setelah dia tu isim nakirah, dia kullu jami'. Boleh? Kullu jami' makna dia sekalian. Okey, kalau kita jumpa kullu muslimin, maknanya kullu tu kita terjemah dengan sekalian muslimin. Boleh? Kalau lepas daripada kullu itu isim makrifah, maka kullu situ kita panggil kullu majmu'. Boleh? Kullu majmu' kata apa? Kullu majmu' ni kebanyakan atau kebanyakan lah. Contoh kullu jami' yang lain apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Betul? Kullu nafsin, nafsin nakirah, betul tak? Jadi kullu situ kullu jami'. Kalau dalam sulam apa matan dalam sulam dia sebut apa? Lagi? Fahai summa li kulli fadin hukima fa innahu kulliyatun qad ulima. Boleh? Wa kullu hukmuna
alal majmu'i wa kullu hukmuna alal majmu'i ka kulli dhaka laysa za wuqu'i. Betul. Wa summa li kulli fadin hukima fa innahu kulliyatun qad ulima. Kita kata kullu jami' dia ada nama dia lah. Kullu jami', kullu majmu' dia ada nama dia, betul tak? Kalau kullu jami' apa? Kullu, nama dia apa? Kulliyah ke kul? Cuba tengok dalam matan tu kata apa? Al kullu wa kullu hukmuna alal majmu'i ka kulli dhaka laysa za huku'i wa haitsuma li kulli fadin hukima fa innahu kulliyatun qad ulima. Kalau kullu jami' namanya kullu kulliyah. Boleh? Kulliyah. Boleh? Kalau majmu' kul. Kul. Betul tak kul? Pada silap kul. Tahu tak, tengok dalam matan, kau tulislah nanti kat Google, kau tulis wa kullu hukmuna al majmu'i ka kulli. Dia bagi contoh lagi, wa kullu hukmuna al majmu'i ka kulli dhaka laysa za wuqu'i ka kulli dhaka. Kulli dhaka isim isyarah ma'rifah ke nakirah? Isim ma'rifah ada berapa? 7. Satu alam, yang kedua dhamir, yang ketiga isim isyarah, yang keempat isim mausul, yang kelima yang ada alif lam, betul? Idhafat, yang ketujuh munada. Boleh ingat 7. Laki ulang. Alam, dhamir, isim isyarah, isim mausul, alif lam, yang ada alif lam, idhafat, munada. Boleh? 7 tu lah. Jadi ingat kaedah dia. Kod siapa yang tak ni, saya banyak kali dah ulang benda tu. Kullu nakirah, kullu ma'rifah. Kullu nakirah apa? Makna jami'. Maknanya jami'. Kalau kullu tarkib dengan ma'rifah, maknanya majmu'. Jami' ni orang kata sekalian, kebanyakan. Ataupun sebahagian besar. Contoh kullu majmu', contoh dia apa? Satu hari Nabi lupa, Nabi tambah rakaat. Betul? Nabi tambah rakaat. Kemudian ditegur oleh Zulyadain, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, katanya, wahai Nabi, adakah engkau lupa? Adakah kau lupa ataupun kau memang tambah rakaat? Macam mana? Tak ingat apa ni. Tapi lebih kurang ayat dia kullu zalika. Kullu zalika. Zalika isim ma'rifah, betul tak? Jadi Nabi kata kullu zalika. Nabi kata kullu zalika bukan demikian. Maknanya Nabi bohong lah. Kalau kita pakai kullu kat situ dengan makna semua, bukan. Faham tak? Sebab Zulyadain ni tanya apa? Dia kata, Nabi, wahai Nabi, engkau lupa ke? Atau memang apa je? Memang tambah rakaat? Betul tak? Betul tak yang tu? Adakah kurang? Kurang bukan tambahan. Katanya, adakah wahai Nabi, adakah memang kurang rakaat ataupun kau lupa? Betul tak? So Nabi kata kullu zalika bukan. Kan? Jadi adakah Nabi menipu? Tak. Sebab apa? Sebab zalika itu ma'rifah. Kullu tarkib dengan ma'rifah, maksud dia kebanyakan. Boleh faham? Mana bukan semua, tapi kebanyakan. Iaitu ada dua pilihan, sama ada Nabi lupa atau memang kurang. Faham tak? Jadi kat situ salah satu benar, salah satu tak benar. Betul tak? Jadi yang benar situ apa? Nabi memang lupa. Tu satu. Boleh? Adapun kalau kullu ditarkib dengan nakirah, baru kita terjemah dengan kullu jami' sekalian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sekalian yang hidup pasti merasakan kematian. Tu.
Jadi matan dia apa? Wa kullu hukmuna alal majmu'i. Kullu kita kullu, dia ada kullu dengan kulliyah. Nanti Ustaz saya ajarlah tu. Kullu dengan kulliyah. Nanti dia masuk dalam bab mantik yang belah belakang tu. Nanti nak buat apa? Buat takrif apa semua tu kan. Belah belakang bab apa? Kalau mantik ni ada dua, satu tasawurat dengan tasdiqat. Itu. Habis, boleh faham? Wa kullu hukmuna 'alal majmu'i ka kulli dzaka laisa. Kulli dzaka tu contoh. Kulli dzaka laisa wuqu'i. Tu dia ambil daripada perkataan Nabi. Kan? Dia ambil kemudian letak jadi dalam syair. Tapi kalau yang asli daripada hadis Nabi tu tak ingatlah macam mana bentuknya. Tapi kullu zaka tu sebagai contoh. Contoh apa? Kullu situ, kullu dengan makna majmu'. Kullu zaka laisa za wuqu'i. Wa haituma likulli fadin. Kulli fadin bagi setiap afradnya, likulli fadin hukima yang dihukumkan fa innahu kulliyah, namanya kulliyah. Kulliyah tu qad ulima. Kita kata kullu jami', makna jami'. Habis. Apalah tu ni mengaji mantik. I'lam, ketahuilah olehmu bi annahu kan dengan sungguhnya la yuftaradu, tidak difardukan ala kulli muslimin, atas sekalian orang muslim, lelaki yang muslim, wa muslimatin, dan wanita yang muslim. Naib fa'il dia difadukan, tidak difadukan apa? Talabu kulli ilmin, akan tuntut sekalian ilmu. Tak. Yang difadukan tu bukan semua, sebahagian je. Tapi menuntut ilmu fardu bagi sekalian. Betul tak? Menuntut ilmu fardu wajib bagi sekalian, tapi ilmu yang dituntut tu bukan semua. Tu. Bal bahkan yuftaradu alaihi, difadukan atasnya. Atas siapa? Al-mazkur lah. Al-mazkur minal muslimin wa muslimah situ. Difadukan apa? Talabu ilmil hal. Difadukan akan menuntut ilmu hal. Apa ilmu hal? Ilmu semasa, kita kata ilmu semasa. Apa yang diperlukan waktu tu. Jadi di dalam disebut ilmu hal situ apa? Wa huwa ilmu hal apa? Ilmu usuluddin. Usuluddin wa ilmu fiqh. Boleh? Wal muradu minal hal huwa huna al-amru al-arid lil insan minal kufri wal iman was salat wa zakah. Semua itulah. Jadi yang difardukan itu ilmu hal, ilmu semasa yang diperlukan. Contoh kita kata, kita hidup atas dunia ni, kita perlu apa? Solat, betul tak? Jadi perlu belajar ilmu berkenaan solat. Kemudian sampai bulan Ramadan kita kena puasa, betul tak? Jadi kita perlu belajar, wajib belajar berkenaan puasa, apa yang membatalkan, apa yang tidak membatalkan, betul tak? Tu. Itu maksud dia. Kemudian kita duduk atas muka bumi ni nak kenal Tuhan, betul tak? Jadi apa yang fardu bagi kita? Kenal Tuhan. Ma'rifatullah tu. Mengaji ilmu tauhid. Kan? Mengaji ilmu tauhid sifat 20 dengan betul-betul. Tu. Boleh. Sehingga kan kalau korang tengok dalam kitab Kifayatul Awam ada. Hudi-hudi pun ada, saya tersilap. Siapa? Katanya apa? Orang yang tak kenal Tuhan, tu ada satu perkataan daripada siapa? Jang? Imam Haramain ataupun Ibn Arabi, Allah alam lah. Katanya, tak ingat. Katanya, orang yang tak kenal Tuhan ni tak boleh dihukumkan sah dengan solatnya, dengan ibadatnya. Tu, sampai yang tu sekali. Tapi kita nak ikhtiar hati-hati, kita kena Tuhan lah. Ngaji kita ilmu usuluddin tu, ngaji ilmu tauhid tu, wajib. Tengok dia kata wa huwa ilmu usuluddin. Dia sebut ilmu usuluddin dulu. Mana ilmu usuluddin apa penting? Ngaji ilmu usuluddin bagi kenal Tuhan dulu, supaya kita tak syirik kepada Tuhan. Betul tak? Tu ngaji sifat kudrah yang sebenar. Macam mana kudrah, sifat kudrah tu? Adakah manusia ni ada kemampuan? Jadi kan kita tak faham sifat kudrah betul-betul, jadi Mu'tazilah. Betul tak? Tu. Manusia ni diberikan apa? Ikhtiar. Kan? Tu. Yang itulah. Habis. Kemudian
Kama yuqalu, seperti mana yang dikatakan, afdalul ilmi, biasa dengar perkataan ni, afdalul ilmi, seafdal ilmu apa? Ilmul hal, ilmu semasa yang diperlukan. Mana itulah ilmu suluddin. Jangan suluddin tak erti lagi, semayang tak erti lagi, hukum-hukum solat berjemaah pun tak erti lagi, terus nak ngaji ilmu lain. Itu silap. Jadi kita ni perlu apa? Perlu kukuhkan dulu berkenaan fardu ain. Macam orang-orang kampung, macam makcik kan masjid benda tu. Dorang ni itu sekejap dia ingatkan kita kepada Tuhan, jangan leka. Apa? Orang-orang tua ni dekat kampung apa semua, dorang ni memang ada kelas-kelas macam tu kan. Tapi mereka ni, kita patut fokus kepada perbaiki fardu ain betul-betul. Suluddin, orang kata akidah mereka, orang kata berkenaan solat mereka, apa semua tu perlu. Kalau nak ceramah berkenaan tiba-tiba cerita, okey, suasana politik sekarang tu tak payah. Nanti apa yang perlu dibetulkan tu fardu ain. Macam tu juga kawan-kawan kita apa semua perlu didedahkan dengan benda macam tu. Kalau tak, kita tak tahu. Betul tak? Sekarang budak-budak zaman sekarang ni ramai problem, masalah. Dulu kami sempatlah PLKN. Jadi kawan PLKN dapat sesi ketiga. Dia kalau pelajar tahfiz, pelajar sekolah agama ni, dia akan letak sesi yang ketiga. Dia ada 3 sesi. Yang pertama tu yang budak-budak pandai apa semua tu kan, budak-budak cerdik. Yang kedua tu cerdik jugalah. Yang ketiga tu yang tak sekolah. Yang tak sekolah, lepas tu digabungkan dengan budak-budak sekolah agama. Korang-korang boleh seimbang lah tu. Macam tu lah lebih kurang. Jadi biasalah budak-budak ada yang tak sekolah, budak kampung, budak Johor, budak Tangkak, mana tahu, Felda semua tu lah. Ada yang tak sekolah, ada yang sekolah, macam tu lah. Budak-budak motor. Jadi minta maaf kata, jadi diorang ni sampai bakat diorang semayang lah. Memang kita kalau tak semayang kat sana, kalau tak jemaah tu kena guling tu masuk dalam tasik. Tasik tu air warna hitam, bukan air warna coklat, tak, hitam. Masuk seram ke. Kalau tak jemaah kena guling. Solat tak solat lagi lah. Ni tak jemaah kat surau. Antara yang tak jemaah akulah. Sebab apa? Jauh. Dom kita dengan surau jauh. Bawa pengaruh jahat kan. Lepas tu kita kena dakwah, kita kena pergi surau semua kan. Tak. Ni bawa pengaruh jahat tak? Dulu jahil. Lepas tu kita macam, yelah, budak-budak ni daripada diorang pun tak pergi surau. Lepas tu daripada diorang tak semayang, baik kita ajak semayang. Tengok, selamatkan diri. Baik kita ajak semayang dom. Jom semayang dom. Kita jemaah dom. Semayang. Subuh start jadi. Ni mana yang tak ada ni? Baris. Selalu tak ada baris pun. Tapi tiba-tiba ada baris pula hari tu. Baris. Tak ada dom. Dom aku je tak ada. Dom paling ujung sekali. Surau sini, dom sini, jauh. Panggil. Panggil, dah sengih-sengih lah. Dia suruh guling. Last kali dia suruh masuk dalam tasik terus. Kau dah guling dah pening kan, guling masuk tasik terus. Alah lagi lah, warna hitam. Tu kalau kau pakai baju putih ni, habis hitam. Jadi nak ceritanya, diorang semayang je. Tapi ada benda yang diorang tertinggal. Bukan sikit banyak. Apa? Diorang ni, tak maaf kata, diorang ni mandi wajib pun tak tahu. Kena mandi wajib lah. Sebab apa kena mandi wajib? Ada lagi orang macam tu. Bukan kita kata sebab ilmu tu tak sampai. Mungkin ilmu tu tak sampai ada sebab tak ada usaha, betul tak? Siapa macam tu sekali. Jadi siapa yang perlu selamatkan orang? Kita lah. Kita yang mengaji ni. Betul tak? Tu. Kalau macam tu ya, kita kata usaha-usaha pendakwah ni bagus lah. Usaha mendakwah orang kembali ke Islam, tapi kena ada orang bimbing agama, fardu ain diorang tu. Satu lagi, kalau pelajar-pelajar sekolah menengah apa semua, berkenaan, minta maaf kata, berkenaan darah haid apa semua tu, betul tak cara kira diorang? Betul tak diorang ni faham betul-betul berkenaan darah tu? Tak payah jauh lah, kita tanya adik kita sendiri. Test adik. Tu
Kadang orang macam kita nak test kan, oh tak nak ngelak-ngelak, dia malu ke apa. Tapi benda tu perlu. Siapa yang perlu ajar kita? Bapak kita. Kalau bapak kita tak ngaji, macam mana? Kita lah kena ajar. Tapi nak ajar adik-adik ni lagi susah daripada ajar anak orang lain, betul tak? Dia tahu panggil kita macam ni, subuh dia gajah ke apa, dia tahu. Kau tak nak ajar aku lah, kau ingat kau bagus sangat kan? Tu problem lah. Tu. Jadi ada juga orang yang tercecim macam tu. Budak-budak sekolah menengah, mungkin dia belajar macam biasa-biasa, takut-takut mungkinlah dia belajar betul-betul. Tapi ada juga yang orang kata ni terlepas pandang dengan benda tu. Jadi bila macam tu, tak suci, sembahyang, tak ada terima Tuhan, macam mana? Tak, wuduk tak betul, sembahyang dah, lepas tu tak mandi wajib. Tu cara mandi wajib tu tak betul. Mandi macam tu je, ada tempat yang patut kena tak dikenakan. Tu sembahyang. Sampai kan ada kawan-kawan kami cerita, bapak dia mengajar tu, makcik tua tu, dia kata, ya Allah, saya baru tahu yang ni. Dah tua dah, menangis makcik tu. Sebab apa? Sebab dia tak faham, dia tak ngaji betul, tak faham betul. Dah tua baru nak belajar. Jadi nak buat apa? Kodok lah. Sedih lah makcik tu. Orang terawih dia kodok. Tak apalah benda tu. Yang penting kita ada azam, ada taubat kepada Tuhan, nak ganti solat tu. Tuhan akan ampunkan. Tu. Kita alhamdulillah Allah Ta'ala kurniakan boleh mengaji agama, betul tak? Tapi kadang budak belajar sekolah agama, sekolah menengah agama pun terlepas pandang juga, betul tak? Kadang yang belajar tahfiz pun terlepas pandang juga. Jadi itu yang perlu diubah. Kalau ada tahfiz, fardu ain tu perlu diajar budak-budak belajar tahfiz. Memang budak belajar tahfiz difokus di Quran, fokus dia hafiz Quran. Tapi fardu ain tu perlu ada. Kadang belajar fardu ain ni seminggu sekali je ada. Kadang tak ada langsung. Budak-budak ni, kalau siapa pernah belajar tahfiz tu, kalau dengar sini-sini bagi hukum tu semua sesat. Aku ingat lagi dulu, aku tanya-tanya, macam ni tak boleh, ni batal terus dia. Bila kita dah belajar, kita dengar, teruknya lah hukum diorang bagikan tu. Tu teruknya lah. Faham tak? Bukan kita nak hina diorang, tak. Tapi itu atas kecuaian pihak sekolah sendiri, betul tak? Fardu tu penting. Ngaji kitab fardu ain tu semua. Kadang orang macam, ni untuk kita budak-budak alim je. Tak. Sebab satu hari nanti diorang akan jadi imam, betul tak? Jadi imam, apa perlu buat lepas ni, apa perlu buat, kalau ni batal ke tak. Yang lagi dikhawatiri apa? Dah jadi imam, orang suka duk tanya dengan dia. Yelah, dia macam ni orang tua suka tanya. Kadang orang tua ni dulu lain tau. Dulu yang jadi imam situ orang-orang alim, betul tak? Kalau kita kata ini tok guru ni adalah imam masjid ni, kita kalau zaman sekarang kita tengok imam, biasa je. Sebab apa? Sebab imam ramai budak-budak muda daripada tahfiz yang ambil, betul tak, kerja sebagai imam kan. Kalau dulu tak, dia memang alim, dia mengajar imam masjid ni, imam besar masjid ni. Kita imam satu, pada imam satu kat masjid kampung kita biasa baca Al-Fatihah pun sengit-sengit, betul tak? Berbeza dengan dulu. Jadi orang macam ni yang ditanya hukum, betul tak? Jadi itulah. Sebab tu Musa kata apa? Ilmu yang wajib apa? Ilmul hal. Tu fardu ain tu. Berkenaan solat, berkenaan puasa, berkenaan zakat. Kalau kita nak bayar zakat, kita ada harta nak bayar zakat, kena belajar. Kita berniaga, kan? Kena tahu hukum hakam niaga, ni riba ke tak, ni halal ke tak, kena mengaji. Tu. Itu yang penting. Masyarakat sekarang ni kita duk gaduh tu. Aku terus terang, kita memang kita undi PAS ke apa semua kan. Tapi kalau baguslah itu kita kata tegakkan agama Islam apa semua tu. Tapi kalau boleh slot-slot tu digantilah dengan bahagi-bagilah. Orang kata ada hari ni kita ajar fardu ain betul-betul orang kampung ni. Bagi diorang faham betul-betul. Kan? Orang kampung pun duk terpinga-pinga lagi. Tak payah orang kampung lah, budak-budak kita pun duk terpinga-pinga lagi, betul tak? Betul ke tak? Betul ke tak? Tak tahu hukum. Kemudian disebutkan dengan benda lain. Jangan risaulah benda-benda lain tu. Tapi yang penting tu fardu ain tu, ilmul hal. Kemudian dia kata wa afdalul amal hifzul hal. Dan seafdal-afdal amal
Apa? Hifzul hal. Menjaga hal-hal. Aku kata memelihara hifzul hal, memelihara perkara semasa. Dalam setengah guru dia syarah apa? Menjaga keikhlasan, menjaga hati, tu penting. Tu perlu. Hifzul hal. Dah buat ibadah, tak ada keikhlasan, betul tak? Hatinya tak dijaga, betul tak? Jadi sia-sia. Setengah ulama kata apa? Seorang tu boleh masuk syurga, dia pasti kena ada dua. Dan amal tu pastilah dia kena ada dua ilmu. Ilmu berkenaan suatu benda tu, apa yang dikerjakan, dalam masa yang sama ilmu berkenaan hati tu kena ada. Amalan berkenaan hati tu kena ada, betul tak? Kalau buat yang ibadah tapi berkenaan hati tak dijaga, riak, tak ikhlas, ujub, sum'ah, sombong, semua tu, jadi sia-sia, betul tak? Betul. Jadi sebab tu kata dalam hadis yang panjang kata apa? Satu hari Nabi tanya, satu hari malaikat bertanya kepada Nabi, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam. Kita balik, akhbirni anil ihsan. Tiga tu din, agama tu terdiri daripada tiga: Islam, iman, Islam, ihsan. Ihsan ni berkenaan benda-benda macam ni. Cara kita nak ihsan ni, orang kata tasawuf. Kita nak, orang kata istilah tasawuf, ganti dan cabut dan sarung yang baru. Kita suci hati kita, betul tak? Suci hati kita sampai hasil apa? Sampai hasil ikhlas, tawakal, redha, semua tu. Jadi bukan kita kata ilmu fiqh, ilmu tauhid dah cukup, tak. Ilmu tasawuf tu perlu disertakan sekali. Tu. Kemudian yuftaradu, musannif kata apa? Yuftaradu alal muslim, dan difadukan atas muslim apa? Talabu ilmi ma yaqa'u lahu fi halihi, menuntut ilmu barang yang berlaku baginya, bagi muslim, fi halihi, pada keadaannya, keadaan muslim, ataupun situasinya sesuatu yang muslim. Maksudnya apa? Wajib seorang itu belajar ilmu yang ia sedang di dalam keadaan itu. Contoh apa? Seperti bulan Ramadan, belajar apa? Belajar berkenaan puasa, bagi faham. Tapi kalau dah belajar, tak apalah, tak perlu nak belajar lagi, boleh. Contoh hari-hari kita dalam hidup, kita wajib semayang, betul tak? Jadi kena belajar berkenaan semayang. Contoh orang mu'allaf, apa yang patut dia belajar awal-awal? Berkenaan tauhid, kena ajar tauhid. Tuhan kita Allah, Allah ni tak serupa dengan makhluk, kan? Allah ni maha kuasa atas segala-galanya tu. Kalau orang mu'allaf ni ajar yang basic-basic lah, jangan aku tiba ta'alluq qabdah. Ta'alluq qabdah ni banyak. Okey, ni ta'alluq qabdah, kemudian ta'alluq tanjizi. Pening budak tu, keluar Islam balik. Orang yang mengajar kena cerdik juga. Jadi ada satu kisah juga dekat PKN lah. Ada seorang kawan tu namanya Lim. Dan tu kami tak ngaji lah, tapi bodoh itulah, baru belajar. Lim ni pecah tembelang lah. Aku ni biasa semayang dekat dom ni. Lagi surau semayang kat dom. Lepas tu budak-budak lelaki ni bising kat depan tepi ni, bising. Bising. Lim ni duduk kat atas sebelah aku. Kemudian dia cakap, "Hey, you orang Muslim kan?" Lepas tu dia orang kata, Muslim. You orang bising ni, orang tengah semayang tu Allah, you bising, you tak solat ke? Dia tanya tu, sentak lah. Budak-budak. Tapi aku suka jawapan budak-budak tu. Dia kata apa? Lim, you kalau nak masuk Islam, you ikut rezeki. Tadi tu aku tengah semayang lah, nampak baik lah. You ikut rezeki, you ikut orang baik. You jangan ikut kita orang ni orang jahat punya. Islam baik, kita orang ni Islam, tapi kita orang tak baik punya orang, dia kata. Pandai budak-budak tu jawab tak? Aku tengah sembahyang, baik budak-budak ni, tak usyuk. Adalah satu hari tu Lim tu macam sampai ke hasrat dia nak masuk Islam. Dia tanya aku pasal Islam. Time tu lah aku ni tak reti. Aku terang apa-apa, dia tak faham.
Kita tak pandai, bukan bidang kita nak dakwah, nak Islam ke orang semua tu. Kita pun bagilah apa benda, tak, aku tak ingat apa aku cakap. Faham tak? Itu tak Islam terus. Aku sampai sekali fikir, Allah, kalau aku pandai tu, dia dah masuk Islam, alhamdulillah, seorang Islam. Tak. Lim tu dia tak kawan dengan sini lain, dia kawan dengan budak Melayu. Lepas tu dia ni suka, kalau semayang, kalau kami semayang, nanti duduk tepi, dia tengok je. Tu. Jadi itulah, tak Islam pun saya tak tahulah dia Islam ke tak. Mungkin sebab aku terang dia pening macam rumit je Islam ni kan. Tak apalah. Tu. Sebab tu kita kata apa? Nak sampaikan benda tu mesti orangnya, ahlinya, betul tak? Ni kau tahu orang-orang mana duk tiba nak cerita pasal rugi dah sepatutnya. Kau tak dah ada member baru, Muhammad Lim dah. Tak ada. Terus tak minat Islam lepas aku. Sebab Cina ni dia tak ada konsep Tuhan tak. Kalau betul lah, Cina ni dia lebih kepada dewa-dewa, dia sembah je dewa, dia sembah manusia. Contoh macam kalau kau tengok Wukong, cerita monyet-monyet tu kan, tu dewa dia, bukan Tuhan dia. Dia berbeza dengan India. India dia ada Tuhan dia apa semua. Jadi Cina dia sembah orang. Okey, orang ni contoh Jim Jet ni lah, Tok Jim Jet dekat rumah, kat kampung dia, apa, Jendam kau duduk mana? Sepang ah. Tok Jim Jet ni paling keramat sekali lah. Jalan atas air kan, boleh jinakkan harimau semua kan. Cina dia memandang pada orang tu, dia kata orang ni ada berkat, ada ong. Jadi kita doa sembahyang kat dia je. Macam tu Cina. Dia tak ada konsep Tuhan yang jelas, betul tak? Kalau India dia ada sembah, ni Tuhan, ni ada Tuhan satu, yang ni Siva, yang ni Brahma, banyak lah. Aku ada kawan India. Jadi adalah tanya, suruh, waktu skor rendah, ingat lagi, tanya, minta you cerita pasal you punya dewa. Dia cerita lah, Siva ni yang dewa ular tu tak. Siva ni dia berkahwin dengan cerita lain lah. Ni saja tambahan. Siva ni dia bernikah dengan seorang perempuan. Pelik dah, Tuhan nikah pula macam ni dah. Ni ada lagi pelik lagi. Ni orang kafir tak tengok. Taklimul mutalim, apa benda takkan tengok lah. Lagi tengah. Kalau orang tengok live pun dia tengok awal lah, tengah dah tak tengok dah. Percaya. Aku kutuk-kutuk siapa, kutuk-kutuk Mahathir ke Najib, apa tak kata. Orang tak dengar tengah. Jadi Siva ni dia kahwin dengan seorang perempuan. Kemudian bila dia kahwin, dia pergi bertualangan, bertualangan, pergi mengembara. Dia tinggalkanlah bini dia. Kemudian bini dia tu mengandung, melahirkan seorang anak. Satu hari bini dia tu, ni cerita daripada ni lah, sahabat India tu, perempuan skor rendah dululah. Bukan awet aku, jangan. Agak sikit awet bagilah awak. Kemudian dia ceritalah, kemudian bini dia ni dah melahirkan semua, suami tak balik-balik kan. Orang kata tergantung sepi, gantung tanpa tali kan lah tu. Pergi mengembara, buat apa tak tahu. Pergi mengaji sifat 20 lama sangat. Lepas tu dia lama tak balik, dah ada anak dah besar dah. Satu hari bini nak mandi, bini kata, kau jangan bagi seorang pun masuk dalam rumah ni. Dia cakap anak dia jenis yang patuh lah. Lepas tu tak apalah, bini dia mandi. Kemudian suami dia balik, bapak budak tu balik, Siva balik, dewa ular tu balik. Kemudian dia dah balik, nak masuk rumah, betul tak? Tiba ada budak kecil dah, siapa dah. Dia yang pelik, Siva ni tak terfikir tu tak? Tu dia punya muskil, orang cerita lah kelemahan kisah-kisah dewa dia macam tu lah. Siva ni tak kenal, siapa demo ni? Demo tak kenal barang. Siapa? Tak kenal. Budak tu tak bagi, dia patuh dengan ibu dia, tak boleh masuk. Siva ni ayun pedang, potong kepala. Lepas tu mak dia keluar, ni apa dia tu lah. Sin India, apa kau buat ni anak kita? Anak kita. Lepas tu angkat kepala, angkat anak dia, dan tengah tak ada kepala tu. Pergi jumpa satu dewa lagi, orang tua. Aku tengok ada buku dia, aku ingat lagi. Kat hutan, dewa tu duduk hutan, seorang dewa ni duduk hutan, orang tua tu. Lepas tu kata, okey, ambil kepala binatang buat sini.
biar aku sambung kan. Dia pun pergi ambil, mak sambung. Jadilah, pernah tengok tak dewa dua yang kepala gajah tu? Itulah anak dia. Begitulah riwayat dia. Sebab tu kemudian dia digelar sebagai dewa, macam cerita sahabat pula kan. Pelik aku. Dia digelar dewa penjaga kat rumah kan, ada kepala gajah pelik-pelik tu kan. Jangan jangan. Faham? Tu je lah kisah dia. Letakkan kedai gunting rambut, tak tahu apa tujuan lah. Jadi banyaklah orang kata kisah-kisah tu kita boleh tengok kekurangan, betul tak? Kalau dibandingkan dengan tauhid yang kita ngaji, Allah tu maha kuasa. Makhluk ni tak ada kuasa sedikit pun. Kalau dia orang kata itu Tuhan, kenapa yang ni boleh buat ni tu tak boleh buat tu, betul tak? Ni kalau dia Tuhan, kenapa dia tak sambungkan je kepala anak dia? Betul tak? Terbuktilah Islam tu benar. Allah Ta'ala, semua apa yang makhluk buat, Allah Ta'ala yang kerjakan. Makhluk nak buat ni, kalau Allah Ta'ala tak izin, tak dapat. Betul tak? Itu habis 10.30. Mana? Okey. Yuftaradu ala al-muslimi talabu ilmi ma yaqa'u lahu fi halihi. Difadukan atas orang muslim, samalah orang muslimah lah, ikutlah taglib itu. Talabu ilmi akan difadukan, akan menuntut ilmu ma yaqa'u lahu, barang yang berlaku baginya, berlaku oleh ma tu baginya, bagi muslim, fi halihi, pada keadaannya, situasinya seorang muslim tu. Macam kita terangkan tadilah, kalau bawah dia sebut apa? Ai fi salatihi masalan. Itu lain. Fi halihi fi salatihi masalan minal mufsidati wal maslahat. Betul tak? Maslahat betul tak? Muslihat ke maslahat? Maslahat ke muslihat? Maslahat. Kita kata yang mengelokkan satu-satu ibadah, muslihat. Si fa'il. Jadi dia kata okey. Fi ayyi halin kana, di mana-mana keadaan adalah ia. Hal tu. Jadi kata yang difadukan seorang muslim ni apa? Mengaji ilmu yang berlaku bagi muslim tu fi hali, pada situasi muslim tu. Contoh dia apa? Seperti solat sebagai contoh. Masalan, umasilu laka masalan. Masalan tu maf'ul mutlaq, betul? Maf'ul mutlaq bagi fi'il yang mahzuf. Takdiru umasilu laka masalan. Aku bagi contoh, aku mencontohkan bagi engkau satu contoh, akan sebagai satu contoh. Maf'ul mutlaq bagi fi'il yang mahzuf. Yang tak tahulah, yang bagi siapa yang tak tahu. Kemudian umasilu laka masalan apa? Fi salati fi salati ulang apa? Fi salati masalan fil mufsidat wal muslihat. Dia kata apa? Solat tu dia kena ngaji apa? Berkenaan solat tu, apa yang memfasidkan solat dia, apa yang merosakkan solat dia, apa yang bawa kepada sempurnanya solat dia. Tu yang dimaksudkan dalam tu lah teks tu. Fi ayyi halin kana, di mana-mana keadaan. Dalam dia sebut apa? Ai fi sihah wal marad was safar wa hadr. Dia kena belajar. Kalau sihat, solat dia macam mana? Kalau sakit, solatnya macam mana? Duduk. Kan, duduk tu bagi solat apa? Sampai orang kata boleh duduk ni kadar mana? Faham tak? Solat duduk ke rasa pening kepala sikit terus duduk. Adakah macam tu? Tu kena ngaji. Sembahyang baring macam mana, betul tak? Ketika musafir, kita nak sembahyang macam mana musafir? Ketika musafir, boleh tak puasa? Boleh tak batalkan puasa? Semua benda tu kena ngaji. Boleh? Ikutlah ketika hadir. Hadir ni biasalah macam kita kat sini, bukan musafir. Habis. Fa innahu, kerana sungguhnya la budda lahu, mestilah baginya, bagi muslim tu, minas salah, daripada solat. Ialah fayuftaradu, maka difadukan alaihi, atasnya muslim tu, ilmu ma yaqa'u, ilmu ay talabu ilmi ma. Sama jugalah macam tadi atas tu, pakai kaedah yang sama. Kaedah apa? Hazfu sani dilalatil awal alaih. Sama juga.
ilmu ma yaqa'u ay talabu ilmi ma yaqa'u, difadukan atas muslim juga menuntut ilmu barang yang berlaku oleh barang tu lahu baginya muslim fi salatihi, di dalam solatnya. Difadu kadang biqadri, dengan kadar ma yuaddi, dengan kadar barang yang yuaddi, tertunai dengannya, dengan kadar itu oleh fardus salati, tu fa'il dia, yuaddi, tertunai oleh fardus salati, bihi, dengannya, dengan kadar itu. Tu tak perlulah kita nak ngaji luas. Kita kena ngaji kitab apa, kitab fiqh ni banyak, betul tak? Jadi kita ngaji yang fardu. Kalau kita orang belajar agama ni perlu belajar semua. Yang perlu apa untuk orang-orang awam apa semua ni, yang difadukan bagi muslim awam semua tu apa? Mengaji kadar sah solat tu, tertunai solat tu. Ikutlah. Apa antaranya? Contoh wuduk. Kan? Kita kena ngaji wuduk. Sebab apa? Sebab solat tu takkan sah, takkan sempurna kalau tiada wuduk. Kena ngaji mandi wajib. Apa yang menyebabkan kena mandi wajib? Sebab apa? Sebab kalau kita tak tahu, tak mandi wajib, tak sah solat tu, betul tak? Tu. Fayuftaradu fardu salah wajibu alaihi, dan wajib atasnya muslim tu ilmu ay talabu ilmi, menuntut ilmu ma yaqa'u, yang berlaku oleh ma tu baginya, bagi muslim, biqadri ma yuaddi bihi alwajib, dengan kadar barang yuaddi, yang tertunai, sesuatu yang tertunai dengannya, dengan kadar tertunai oleh ma, bukan tertunai oleh ma, tertunai oleh wajib, alwajibu situ fa'il dia, bihi, dengannya, dengan kadar. Samalah dia kata wajib atas seorang tu menuntut ilmu dengan kadar yang mana kadar tu cukup tertunai oleh perkara yang wajib tu, betul tak? Tu. Jadi maksud sini, contoh sini antaranya seperti wuduk lah, seperti wuduk, mandi wajib semua tu. Sebab apa ni kaedah, antara kaedah dalam fiqh jugalah, li'anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardhan. Betul. Kerana sungguhnya barang atau perkara yang yutawassalu, yang dijadikan perantaraan bihi, dengannya, dengan ma, ila iqamati, kepada mendirikan fardu itu, yakunu adalah ia, yakunu isim yakun apa? Ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardi, situlah fardhan, adalah fardu juga. Ataupun kaedah lain kita kata apa? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Boleh? Dapat? Ma la yatimul wajib. Nak tulis ke? Tak payahlah, malas. Ma la yatimul wajib, tidak sempurnalah oleh perkara yang wajib itu, illa bihi, melainkan dengannya, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib, maka bermula ia, ma situ wajib juga. Barang yang tidak sempurna oleh perkara wajib melainkan dengannya, dengan barang tu, illa bihi, dengan melainkan dengannya, dengan barang tu, kan, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib, maka huwa situ, huwa ma situ, kan, adalah hukumnya wajib. Jadi contoh kita kata, macam kita kata wuduk lah, solat tu fardu wajib semua, betul tak? Tapi nak sempurna solat tu kena berwuduk. Ataupun kita kata macam ni, antara dalam fiqh Syafi'i, basuh, dia kata basuh tangan sehingga ke siku. Tapi mazhab Syafi'i kata apa? Wajib lebihkan. Sebab apa? Sebab tak sempurna yang wajib melainkan dengan lebihkan tu, maka lebihkan situ hukumnya wajib. Tu. Sama juga tutup aurat. Dalam Fathul Qarib, dalam Abi Sujad kata apa? Ma baina surrati wa rukbati. Betul tak? Tu bagi laki lah, antara pusat dan lutut. Tapi mazhab Syafi'i kata apa? Wajib lebihkan.
Sebab dia kira apa? Ma la yatimul wajib, barang yang tidak sempurna wajib melainkan dengan barang tu. Maksud lebihkan, kan? Fahwal wajib, maka melebihkan di situ wajib juga. Kalau kita lebihkan maka sempurna benda wajib tu, betul tak? Jadi benda yang menyempurnakan yang wajib tu maka hukumnya wajib. Sama juga ni ikut dia punya kaedah. Wa ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban, sama juga macam tu juga. Wa kadzalika, dan begitu jugalah, kadzalika ke apa? Ai kas-salati fi iftiradi 'alal muslimi, boleh? Kadzalika, dan seperti demikian apa? Demikian solat, dan sama juga seperti demikian solat fi iftiradi 'alal muslim, pada kefarduan atas muslim ni. Dipanjang lagi sebenarnya. Talabi ilmi ma yaqa'u lahu, situ sampai situ. Kasalati fi iftiradi 'alal muslim talabi ilmi ma yaqa'u lahu. Fi sawmi, pada puasa, wa zakah, dan zakat. Gitu jugalah. Macam mana fardunya belajar solat dan apa-apa yang menyempurnakan solat situ, kan, apa-apa yang menyempurnakan solat situ fardu juga, kan? Begitu juga puasa, dan apa-apa yang menyempurnakan puasa tu pun kena belajar juga. Begitu juga zakat. Tapi dia datang syarat, dia kata apa? Inkana, jika adalah ia, jika adalah lahu, baginya, bagi muslim tu malun. Zakat, inkana lahu malun, ada harta. Faham tak? Jadi kalau dia ada harta, dah sampai had, dah sampai cukup syarat untuk berzakat, dia kena ngaji bab zakat. Okey. In kana lahu malun, okey, wal haji, atau pada zakat itu. In wujiba alaihi, jika diwajibkan ke haji tu, alaihi alal muslim. Dah sampai seruan, orang kata cukup syarat mengerjakan haji, jadi dia kena belajar bab haji. Sebab tu ada kursus haji, betul tak? Yang kita tak belajar sampai depan Kaabah buat pun, duduk panjat Kaabah tu. Apa hal ni lah? Tak ngaji, tak faham. Semayang atas tu, orang semayang kat bawah, semayang atas Kaabah. Wa kazalika fil buyu', sama jugalah, sama yang macam tadi. Dan begitu juga fil buyu'i, di dalam jual beli. In kana yattajiru, jika adalah muslim itu yattajiru, berniaga. Faham tak? Muslim tu berniaga, nak berniaga, bisnes online semua, apa semua tu kena ngajilah bab muamalah. Tu terima akad, orang kata akad tu, terima jual beli tu, apa semua tu kena ngaji. Jangan duk langgar je. Tentang bisnes online jalan. Yang jual kek banyak tu, kat WhatsApp banyak duk post kek. Tak rasa macam nak beli pun. Sebab apa? Sebab mahal. Bukan mahal, kalau kaya aku beli dah. Tengok coklat dia bukan main lagi, penuh tebal ni. Tak apalah, kita sabar. Banyak duit nak guna tempat lain banyak lagi. Qila, ditanya, sambung. Qila li Muhammad bin al-Hasan rahimahullah ta'ala. Muhammad bin Hasan sini Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Tahun 1. Muhammad Hasan bin Al-Syaibani tu mazhab apa? Ta'rif tasyrik ada. Yang belakang. Lisan mukarrar, mantap. Mazhab Hanafi. Famous tu biasa, Hasan Al-Syaibani. Aku tadi ingat sebab nama guru aku Ustaz Syaibani. Dia dah rosah mengajar mantik tu. Tu aku ingat mazhab Hanafi. Kau tak ingat dah. Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, dia anak murid kepada Abu Yusuf. Abu Yusuf pun mazhab Hanafi jugalah. Anak murid kepada Imam Abu Hanifah. Jadi Muhammad bin Hasan Al-Syaibani ni, beliau anak murid kepada Imam Abu Yusuf. Wafat pada tahun 189 Hijriah.
bersamaan 805 Masihi. Lama dah lah. 1189 Hijriah bersamaan 805 Masihi. Lama dah lah. Ditanya bagi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullah ta'ala, ala tusannifu kitaban fi zuhdi, adakah tidak engkau mengarang akan satu kitab berkenaan pada menerangkan berkenaan fi zuhdi, pada zuhud? Oh, member ni tanya kan, kau tak karang ke kitab berkenaan zuhud? Kau ni kan syekh besar. Qala fil jawab, qala Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullah ta'ala fi jawab, apa? Sannaftu kitaban fil buyu', telah aku karang akan satu kitab di dalam perbahasan, telah aku karang satu kitab yang membahaskan buyu', jual beli. Tapi ada nuskah lain tak? Dia ada tulis ahwalul buyu'? Tak ada. Ke sama je kita semua ni? Sama Asal fi ba'di nusakh dia kata fi ahwalil buyu'. Syarah dia. Syarah kata. Syarah yang sebut kan? Ya tu. Aku baca kat syarah. Fi ahwalil buyu'. Okey. Yakni okey dia kata. Orang tanya pada Syekh Muhammad Hasan Asy-Syaibani kata, kau tak karang kitab berkenaan zuhud ke? Kau kan yang syekh besar apa semua. Kemudian berkatalah Syekh Muhammad Hasan Al-Syaibani, Muhammad bin Hasan Al-Syaibani kata apa? Sannaftu kitaban fil buyu', telah aku karang akan satu kitab fil buyu', di dalam buyu', jual beli, di dalam bab jual beli. Yang ni apa yang dimaksudkan? Maksud dia mendalam juga. Dia kata di dalam kitab dia sebut apa? Az-Zahidu. Yang ni yang dimaksudkan oleh Syekh Muhammad Hasan Al-Syaibani apa? Az-Zahidu. Bermula orang yang zahid, orang yang zuhud tu siapa? Man khabar, man yahtarizu anis syubahati wal makruhati fit tijarati. Dimasukkan zuhud tu dalam bab muamalat. Tu hebatnya orang ulama. Macam Imam Sanaji. Imam Sanaji tu nampak je macam jurmiyah, marfu'un, makhfud, majrur, apa semua tu kan. Tapi sebenarnya di dalam dia ada rahsia tasawuf dalam dia. Sebab tu ada satu syarah tasawuf, bagi matan jurmiyah. Ada, belilah kalau jumpa kitab. Tu hebat dia. Hebatnya orang kata ulama, kadang dia mengarang satu kitab tapi dalam dia ada bagi-bagi kias-kias ataupun pelajaran berkenaan tasawuf. Antaranya apa? Jauharul Maknun. Oh, dulu guru kami sukalah Jauharul Maknun. Dia kata siapa pengarang Jauharul Maknun? Abdullah Al-Akhdari, Mesir. Yang mensyarahkan Jauharul Maknun siapa? Syekh Ahmad An-Damanhur, Syekh Khazar Taslab. Tu kita tak ziarah lagi makam tu lah Syekh Khazar, nanti insyaAllah lah. Dulu kita dah ziarah dah makam. Kita pergi yang Syekh Khazar punya lah. Tunggulah. Tapi musim panas ya Allah Ta'ala harap lah. Siapa pergi? Siapa yang perempuan semua pergi? Ingat? Perempuan mana pergi? Laki. Laki kan? Apa? Pergi makam Ibn Atta'illah. Tentu aku dah tak larat dah. Aku dah baring lah. Pakcik tu kat aircon pula. Semua terbaring kat belakang tu. Last Syekh Ali Mahmud tu lah. Kemudian Syekh Ibn Atta'illah As-Sakandari. Depan tu ada lagi makam apa? Bukan Imam Busiri. Ni Imam Busiri Alexandria tu ni. Ni Ustaz Hairul baca kitab apa? Abi Jamrah. Syekh Abi Jamrah ada apa tu? Sayyidah Zainab apa? Kan? Banyaklah depan tu. Tapi tak larat, dah panas. Dia start jam tu dekat makam Syekh Izzuddin Abdul Salam situ. Tu dah panas, dah tak larat . Ya, kita berjalan tengah-tengah terik kan. Tu pergi Muqattam ni ada banyak lagi. Jabal Muqattam pergi makam Syekh Ibn Atta'illah. Sudah, pakcik tu buka aircon, kita pun baring. Jalan terus perjuangan, pergi bertawasul, pergi apa semua sana. Kita tawasul dari Jawa. Habis. Jadi dia mendalam lah. Dalam maksud dia. Orang tanya, kau tak karang kitab berkenaan zuhud lah? Lepas tu Syekh Muhammad kata apa? Ada, aku dah karang satu kitab berkenaan buyuk.
Aku sebut dalam tu apa? Az-zahid man yahtarizu anis syubahat wal makruhat fi tijarah. Mendalam tu tak maksud dia. Dimasukkan sekali. Orang yang zuhud ni mereka yang memelihara diri mereka tu daripada perkara-perkara syubhat. Perkara-perkara syubhat tu apa? Ada dalam hadis Nabi sebab apa? Innal halala bayyinun. Betul. Wa innal harama bayyinun. Wa bainahuma umurun mushtabihatun. Halal tu jelas, benda haram tu jelas. Tapi antara kedua tu ada satu perkara yang tak jelas. Apa? Syubhat. Betul tak? Tu. Betul? Sambung dengan dia. Wa bainahuma umurun mushtabihatun. Betul? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Betul tak? Ramai manusia tak tahu benda syubhat ni halal ke, ni haram ke tak. Betul tak? Betul? Ala wa inna betul. Ala wa inna likulli malikin himma. Ala wa inna himallah maharimu. Sebut panjang lah. Jadi benda syubhat ni apa? Benda yang kita tak jelas sama ada benda ni halal ataupun haram. Jadi yang seeloknya apa? Tinggalkan. Benda syubhat ni ulama bagi apa? Bagi perumpamaan apa? Seperti berjalan di atas perigi. Jalan atas perigi. Kalau betul landing, selamat ke belah sana, betul tak? Kalau salah landing, ke dalam. Jadi lebih baiknya tinggalkan jalan atas perigi. Banyak lagi benda tempat nak berjalan atas perigi kat kau nak jalan. Faham tak? Jadi tinggallah benda syubhat tu. Habis. Kemudian wa kadzalika yajibu fis sa'ir. Dan begitu juga samalah macam tadi tu. Kasolah. Seperti solat. Jadi tadi saum zakat ni seperti solat pada pihak mana? Pada pihak fiftiradi alal muslim. Tu wajah syabah dia. Fiftiradi alal muslim talabu ma yaqa'u lahu. Tu. Sama juga ini. Wa kadzalika yajibu fis sa'iril muamalati wal hiraf. Dan begitu juga wajib pada sekalian muamalat wal hiraf. Kadzalika kasalah jugalah. Bukan. Sorry. Kadzalika situ At-taharruz anis syubahah itu wajah syabah dia. Syair muamalah ni seperti apa? Kadzalika tu kitab ni kalau macam ni itulah. Dan wajib pada sekalian muamalah wal hiraf. Wal hiraf ni tengok dalam kamus dia kata sana'a, pertukangan ataupun craft tangan. Tak faham maksud dia. Kadzalik seperti demikian apa? Apa musyabbah bih dia, betul tak? Musyabbah bih. Apa? Tak jumpa solat pada sama-sama melihara daripada syubhat, macam tak kena. Buyuk, jual beli, muamalat, zuhud. Betul lah, pandai. Zuhud. Wajibu fi sa'ir muamalat wal hiraf kadzalika zuhud. Sama pada zuhud. Sama apa? Kita sekalian muamalat dengan zuhud ni sama pada pihak mana? Wajah sahabat at-taharruz anis syubhat. Pelihara daripada syubhat. Sama. Kena pelihara daripada syubhat. Bis. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha. Dan setiap mereka yang ishtaghala, sibuk oleh man itu, bi syai'in. Sebab apa kita rujuk man? Kenapa tak rujuk kullu? Kaedah? Kaedah? Dia dah lupa belaka ni. Apa kaedah? Inna ad-dhamira yarji'u ila mudhaf illa fi lafzin kullin wa ba'din. Kullin wa ba'din. Boleh? Inna ad-dhamira. Aku rasa dah ulang banyak kali ke kifayah tawam jim jad. Inna ad-dhamira yarji'u ila mudhaf. Betul.
illa lafzi kullin wa ba'di. Boleh? Illa lafzi kullin wa ba'di. Illa lafzi kullin wa ba'di. Betul. Sungguhnya domain tu yarji'u, rujuk domain tu, kita rujuk domain tu ila mudhaf. Kita nak rujuk satu domain ni, kita ambil mudhaf, melainkan lafaz kullu dan ba'du, farji'u ila mudhafi ilaihi. Boleh? Macam ni juga kullu man ishtaghala, sibuk oleh siapa? Oleh man. Boleh? Rujuk domain kepada man. Kullu mudhaf, mutada. Man isim mausul mabni ala sukun fi mahli jar. Sebab apa? Mudhaf ilaih. Boleh? Jadi ishtaghala oleh man. Sebab apa? Kaedah kata inna dhamira yarji'u ila mudhaf illa fi lafzi kulli wa ba'din fa yarji'u ila al-mudhafi ilaih. Ingatlah tu. Barang siapa setiap mereka yang ishtaghala, sibuklah ia man bi syai'in dengan sesuatu, minha daripada al-madhkurat. Minha al-madhkurat yang disebut-sebutkan tu. Mana al-madhkurat tu? Itu. Bila dia sebut dengan demikian sair muamalat semua tu, apa? Yuftaradu alaihi, difardukan atasnya, atas man situ. Atas man itu difardukan apa? Ilmu taharruzi, ay talabu ilmi taharruzi, difardukan akan menuntut ilmu at-taharruzi, menuntut ilmu yang menjaga, ilmu yang menjaga. Idhafat masuk kepada sifat lah, ilmu yang menjaga dirinya anil harami fihi, daripada haram padanya. Padanya apa? Pada zalika syai', iaitu ikutlah zalika syai' situ kena kepada apa? Sair muamalat ke apa? Boleh? Tu. Jadi bila dia ni sibuk dengan sesuatu yang telah disebutkan, apa? Dia ni sibuk dengan muamalat, sair muamalat ni, maka dia ni difardukan dengan apa? Belajar ilmu memelihara daripada belajar ilmu yang memelihara diri daripada perkara yang haram. Dalam muamalat situlah, betul tak? Fi zalika syai', zalika apa? Muamalat situlah. Kita nak berniaga, maka wajib fardu kita ni menuntut ilmu berkenaan berniaga. Wajib kita belajar ilmu yang memelihara kita daripada berlaku haram di dalam perniagaan. Tu wajib. Boleh? Tu. Wa kadzalika, dan begitu jugalah wa yuftaradu. Tengok kita ambil waw masuk pada yuftaradu. Wa yuftaradu alaihi ilmu ahwal, dan difadukan alaihi atas muslim tu naik faedah akan ilmu, ay talabu ilmi, akan menuntut ilmu ahwalil qalbi, menuntut ilmu ahwal, kelakuan hati. Kadzalik, seperti demikian apa? Seperti kadzalik ay kamuftaradun alal muslim talabi ilmi ma yaqa'u lahu fi halihi fi ayyi halin. Panjang. Boleh? Dipadukan atas muslim ni belajar ilmu berkenaan hati, sama juga seperti mana dia difadukan belajar ilmu yang barang perkara yang berlaku bagi muslim tu pada kelakuannya, pada keadaannya, fi ayyi halin, pada mana-mana keadaannya. Kita ambil kazali ay kamuftaradin alal muslim, seperti difadukan atas seperti difadukan atas muslim. Sama je kau ambil dekat ni, kalau muka surat sebelah tu yang perengan kedua tu, yuftaradu alal muslim. Cuma yuftaradu kan mabni majhul, betul tak? Jadi kami ubah jadi maf'ulun bih, muftarad. Lepas tu bawa belakang tu samalah sampai fi halin kana, ambil itu. Jadi sebagaimana difadukan atas muslim tu belajar ilmu hal,
kan, ilmu hal berkenaan diri dia, situasi hidup dia, diri dia tu, fi ai halin, di mana-mana keadaan sekalipun, kan, ketika sakit ke apa semua, kan, tu fardu, betul tak? Macam tu juga dia ni difadukan belajar ilmu ahwalil qalbi. Tu. Jadi jangan kita kata tak apalah, tasawuf tu nanti tua-tua pula kita belajar. Tak. Kita macam mana kita belajar ilmu fardu ain, kita belajar fiqh, tauhid apa semua, ilmu tasawuf perlu dimasukkan sekali, perlu belajar juga. Minat tawakkuli ahwal qalbi. Apa ahwal qalbi? Satu, minat tawakkuli. Tawakkul. Apa tawakkul? Izharul ajzi wal i'timad 'ala al-ghairi. Yuqalu tawakkala 'ala Allah ay aslama amrahu ilaihi. Tu. Bawah tu lah. Tawakkal apa? Izharul ajzi, menzahirkan kelemahan. Kita dah buat satu benda, kemudian kita kata, ya Allah, aku berserah kepadamu. Kita zahirkan kelemahan. Aku tak ada daya dan upaya melainkan padamu. Contoh nak masuk exam, dah baca-baca daripada peringkat bawah, ya Allah, aku serah padamu. Kau yang menentukan segala-galanya. Mak, keluar soalan termenung. dah tawakal lah, termenung tak? Ya Allah, aku dah baca ni, kenapa aku tak ingat? Tu. Boleh. Tawakal, izharul ajzi, menzahirkan lemah, wal-i'timad, dan pergantungan alal ghairi, atas lain. Inilah Allah lah. Yuqalu, dikatakan tawakkala ala Allah. Tawakkala ia atas Allah Ta'ala, ai aslama, iaitu menyerah ia seorang amrahu, akan pekerjaannya, ilahi, kepadanya Allah Ta'ala. Nak tawakal perlu ada usaha. Ni semua nak tawakal, aku lapar lah, tidur, tawakal Tuhan hantar. Tu tak boleh, kan ada usaha. Wal inabah. Inabah apa? Bawah disebut ai ar-ruju' ila Allah Ta'ala. Inabah kata taubat lah, kembali kepada Allah Ta'ala. Wal khasyah. Khasyah apa? Al khawf min Allah Ta'ala. Wal ridha, dan ridha. Ridha apa? Ridha ai bi hukmillahi wa qada'ihi. Ridha bi hukmillah wa qada'ihi. Kita ridha dengan hukum Allah Ta'ala dan apa? Ketentuan Allah Ta'ala. Fa'innahu, kerana sungguhnya, fa'inna tu sifat ilat bagi mana? Ilat bagi yuftaradu, difadukan. Sebab apa? Difadukan fa'innahu, kerana sungguhnya, waqi'un, kerana sungguhnya apa? Ahwal qalbi ni waqi'un fi jamil ahwal, berlaku pada sekalian, jami'in, pada sekalian ahwal, ketika. Betul tak? Kita ni buat satu benda, nanti ada ikhlas ke tak, betul tak? Redha ke tak, kan? Kita terima satu keputusan ni, adakah kita redha ataupun tidak, kan? Tu dia berlaku pada, sebab apa difadukan? Sebab benda ni berlaku setiap pada kita. Wa syaraful ilmi, sikit lagi, dan kemuliaan ilmu, la yakhfa ala ahadin, tidak tersembunyi atas seseorang pun. Mana datang pun tu? Mana datang terjemahan pun tu? Nakiratu fi siyakin nafi tufidul umum. Betul? Boleh dapat? Nakiratu fi siyakin nafi, diduduk di halaman nafi. La situlah. Duduk dalam, orang kata halaman, orang kata satu percakapan, bukan percakapan, satu perkataan, satu teks yang ada nafi, tufidul umum. Mana dia kata apa? Syaraful ilmi, kemuliaan ilmu itu, la yakhfa ala ahadin, tidak tersembunyi atas seseorang pun, kan? Sebab apa tak tersembunyi? Ingat dia, iz huwa, kerana ia, ilmu itu, mukhtassun, ditentukan akan ilmu itu, bil insaniyah, dengan manusia, bagi manusia. Tak kata sembunyi kemuliaan manusia tu dengan sebab ilmu. Sebab apa? Sebab ilmu tu tertentu bagi manusia, yang lain tak ada. Binatang mana ada? Betul tak? Jadi bila manusia tu mulia, dia mulia sebab apa? Sebab ilmu. Faham? Tak kata sembunyi kemuliaan sebab ilmu tu. Sebab apa? Sebab ilmu ni tertentu bagi manusia. Li'anna jami'al khisal, kerana sekalian al-khisal. Sekalian khisal ni jamak bagi khoslah, yakni kebiasaan.
Kerana sungguhnya semua kebiasaan-kebiasaan ni siwal ilmi, melainkan selain ilmu ni, siwal ilmi mudhaf ilaih lah, lepas siwa, betul tak? Jadi dah ada beberapa yang ingat tengok dalam kitab apa Syekh Ali Soleh ajar apa kitab, tak ingat lah, Mulatul I'rab. Dalam tu ada sebut isim-isim yang wajib mudhaf, maknanya dia mesti ada mudhaf ilaih, antaranya ba'du, kullu, siwa, ghairu, betul tak? Nak lebih tengok situ, hafal terus. Siwal ilmi, selain daripada ilmu, kan, yashtariku fiha, berkongsi padanya, pada jami'al khisal, ataupun khisal lah, khisal, ambil khisal. Yashtarik fiha, berkongsi padanya khisal, kebiasaan-kebiasaan ni, oleh al-insanu, oleh manusia, wasairul hayawanat, dan sekalian benda-benda hidup, betul tak? Tu semua kebiasaan yang ada atas muka bumi ni, selain daripada ilmu, kan, manusia ni dia berkongsi dengan semua benda hidup, betul tak? Makan, binatang makan tak? Makan. Monyet makan, kita pun makan, betul tak? Kalau kita tak makan, maknanya lagi teruk daripada monyet. Tak ada. Makan, monyet makan. Monyet berak tak? Berak, kan? Kita pun berak, ke dia tak berak? Monyet kencing tak? Kencing. Kita kencing. Cuma monyet ada satu je, tak kencing member. Tengok tahu kencing member, tipu. Bukan kencing yang tembak, tak. Habis. Okey, contoh dia datang apa? Kasyaja'ah, seperti berani. Singa berani tak? Berani. Kita berani, singa pun berani. Wal jur'ati, dan gagah. Betul tak? Jur'ah wal quwwah, gagah jugalah, kegagahan. Jur'ah keberanian, wal quwwah kegagahan, betul tak? Sama-sama. Kan ada beza? Garang. Yang mana garang? Jur'ah. Jur'ah backing. Kau backing tak? Dia mu tak kena bagi. Waljud, murah hati, sikit lagi. Wasyafaqah, dan kasih sayang. Wa ghairiha, dan lain daripadanya al-mazkurat, minal apa? Al-mazkurat minal syaja'ah wal jur'ah wal quwwah. Siwal ilmi, selain daripada ilmu. Sikit lagi. Wabihi, ay bisababil ilmi, azhara, waw masuk pada azhara, susunan di sini lah. Wa azharallahu ta'ala, dan menzahirlah oleh Allah Ta'ala, bihi bisababil ilmi, dengan sebab ilmu itu Allah Ta'ala zahirkan apa? Maf'ulun bih, fadla adama, akan kelebihan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Alaihi, atasnya Adam, as-salatu mubtada ma'akhar, khabar di mana? Khabar muqaddam, takluk bagi ala. Boleh? Jangan pening lagi alaihi salatu. Kenapa salatu, ustaz? Tu i'rab dia. Benda ni ulang-ulang, benda sama je. Ingat tu. Wassalamu alal malaikah. Takdir macam mana? As-salatu wassalamu nazilatani alaihi ala Adam. Boleh? Alal malaikah, ala tu takluk mana? Fadla. Lebih-lebih alal malaikah, atas malaikat. Tu. Jadi semua sifat yang lain, manusia ni berkongsi dengan makhluk hidup yang lain, betul tak? Kecuali ilmu. Sebab tu Allah Ta'ala menzahirkan lebihnya Nabi Adam di hadapan malaikat. Dengan sebab apa? Dengan sebab lebih Nabi Adam tu, dengan sebab apa? Dengan sebab ilmu. Kita dah terang yang awal-awal itu. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang tu kan. Tu bawah tu ada cerita. Bukan bawah ni, depan nanti ada. Habis sikit. Wasyafaqah, ambil syafaqah, kasih sayang situ. Ada satu kisah kasih sayang ni. Satu hari
Nabi Sulaiman ni dia sedang, Nabi Sulaiman ni terdengar perbualan. Dia nampak 2 ekor burung di hadapan dia. Kemudian Nabi Sulaiman terdengar perbualan. Nabi Sulaiman kan faham bahasa binatang, tengah bersembang berdua. Kemudian Nabi Sulaiman dengar lah, ada burung kecil, burung pipit kecil. Ada jatai seorang, ada tino. Aiman tino, aiman jatai. Dua sembang. Yang jatai dia kata apa? Jatai ayat apa? Dia kata, wahai kasihku, betapa cintanya lah aku padamu. Yang dia kata, kalau kau nak aku buktikan cintaku padamu, aku akan tunjuk, kan? Walaupun kau minta apa, kau minta aku robohkan istana Sulaiman, aku akan buat. Oh, kan main burung kecil tu kan, keret-keret nak robohkan istana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dengar. Macam kita kata inilah, aku akan buktikan cintaku walaupun aku kena redah lautan, kena panjat Gunung Everest, kaki duduk macam ni belok nak naik pun Gunung Everest, kan? Punya nak buktikan cinta dia macam tu lah, kan? Aku akan buktikan cinta. Kalau kau minta aku hancurkan istana Nabi Sulaiman, aku akan buat. Burung tu kata, dah tak pandang kecil kan. Lepas tu Nabi Sulaiman terkejut. Nabi Sulaiman kata apa? Betapa kuatnya kekuatan cinta. Sampai istana aku pun dia boleh nak robohkan. Faham tak? Tu nama cinta. Kadang kalau cinta ni dia boleh buat orang buta, betul tak? Buta berserta bodoh. Tu ada yang jadi berhati-hatilah dengan cinta. Cinta yang sebenar-benarnya cinta kepada Allah dan Rasul. Cinta keluarga macam tu lah. Cinta yang bukan-bukan tu tak payah. Cinta monyet tu, buat apa cinta monyet? Cinta dengan orang, cinta dengan monyet apa? Tu kita nak dapatkan cinta Allah macam mana? Allah firman apa? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. In kuntum tuhibbunallah, kan? Jika kamu mencintai akan Allah, katalah wahai Muhammad, fattabi'uni yuhibbukumullah, ikutlah kehendaku, nescaya kamu tu cinta akan Allah Ta'ala. Buat amalan sunat tu je. Sebab tu ada setengah sahabat kata, wahai Rasulullah, aku nak habiskan masa aku dengan selawat je. Rasulullah kata, buat selawat antara amalan yang paling selamat sekali. Sebab apa? Sebab zaman sekarang ni kita nak cerita berkenaan orang nak apa, makrifat Tuhan apa semua, sampaikan mana? Dalam kitab apa? Kitab Ayu Alik kata apa? Guru yang mursyid yang dapat membimbing kita kenal makrifat Tuhan ni ada, tapi seperti belerang merah, susah nak jumpa. Guru banyak, tapi mana yang betul-betul orang kata yang orang kata yang betul, yang sebenar. Tu janganlah kita duk hukum, ni tak betul, tak ada benda tu, tapi susah nak jumpa. Perlu tak kita kepada guru mursyid? Perlu. Guru yang membimbing kita, yang menunjuk kita supaya kita kenal kepada Allah SWT. Dia akan tarbiyah kita berzikir. Okey, kadang dia akan ajar berkenaan hati. Oh, tak boleh, kau kena buat macam ni, kau kena buat macam ni. Tu perlu. Tapi syarat nak cari guru mursyid, kena mengaji dulu. Sebab apa? Sebab fitnah banyak datang daripada situ. Kita nak cerita, kalau bab-bab tarikat ni, tu banyak tarikat yang tak betul, banyak sangat. Jadi apa yang menyelamatkan kita apa? Ilmu sebagai penimbang nak selamatkan kita. Kalau tak ada ilmu, kita ikut taksub, betul tak? Sebab tu ada yang tarikat tak semayang, ada. Dah sampai makam tak semayang. Oh, sedap pun tak semayang. Tok guru, kenapa tak semayang? Aku dah sampai makam. Makam mana kau ni? Tak jumpa pun. Faham tak? Hebat sangat, semayang pun tak. Banyaklah, banyak kisah bahaya. Jadi nak bertarikat tu wajib tak? Setengah kalau waktu, tapi setengah guru kata wajib. Sebab apa? Sebab dia wasail kita nak kenal Tuhan, betul tak? Waktu apa nama, tauliah, ujian tauliah, dia tanya soalan macam ni, apa hukum bertarikat? Adakah wajib? Dia tanya tu.
Faham tak? Jadi aku ikut jalan selamat cakap tarikat tak wajib. Tapi sebaiknya bertarikat. Sebab apa? Sebab dia WhatsApp untuk kita ni macam tu. Luluslah aku, dapatlah kad tauliah. Dia banyak, dia nak kesan kita ni Wahabi ke Syiah ke, macam tu. Kad tauliah tu ada ujian bertulis kan. Lepas tu ada interview. Interview tu lebih kepada sembang je. Pakcik tu tiba-tiba, pakcik pula, ustaz tu tiba-tiba tepuk jahara kat aku. Alah, bocil lah. Jahara tepuklah Alfiah, memang aku diam lah. Jahara, aku jawab senyum lah. Oh, dia kata, ni cukup lah ni, ahli sunnah lah ni. Tak apalah, dapat tauliah. Jadi perlu tak pada guru mursyid? Perlu. Setengah guru kata wajib. Sebab apa? Sebab dia yang boleh menyampaikan kita kepada Allah. Kenal Allah, sebenar-benar kenal. Tapi satu, kena ada ilmu dulu. Guru kami pesan, nak cari guru mursyid, kena ada ilmu dulu. Lepas tu jangan ikut-ikut orang. Jangan. Guru mursyid ni banyak, guru tarikat ni banyak, tapi diikut kesesuaian kita. Setengah orang ni dia lebih suka, amalan wirid dia tu lebih suka kepada baca Quran. Cari guru yang tarikat yang memang amalan dia baca Quran. Dia bukan tak buat amalan benda lain, buat, tapi khususiat amalan dia baca Quran. Ikut sehari sejuzuk antara tarikat Sanusiah kan. Boleh tak sikit Umar Mukhtar? Kalau kau tahu kisah Umar Mukhtar, tu amalan wirid dia apa? Baca Quran. Ada setengah zikirnya la ilaha illallah beribu-ribu. Tarikat Qadariyah itu ikut. Lain orang lain padang, betul tak? Lain padang lain belalang. Lain orang lain apa? Orang kata lain orang lain minat. Bukan sama. Sebab tu kita berbeza-beza kan. Sebab apa? Sebab lain orang lain cita rasa. Ikutlah. Ada setengah yang zikirnya Allah saja. Ada setengah zikirnya hanya amalan dia apa? Muraqabah. Duduk diam 4 jam 5 jam, bukan tidur, tapi muraqabah, mengintai melihat Allah. Bukan melihat Allah, adalah dia punya tu. Ada setengah apa? Wiridnya selawat saja. Tu. Jadi semua benda tu semua jalan-jalan nak ke Allah Ta'ala. Kita jangan kata ini lebih baik, itu tak. Semua sama. Semua jalan nak ke pada Allah SWT. Cumanya untuk kita yang belum mencari lagi, belum cukup bekalan ilmu lagi kan, kita kalau nak ditemukan dengan guru yang mursyid yang sebenar, yang Allah Ta'ala redha dunia akhirat ni, banyakkan selawat. Selawat ni antara amalan yang paling selamat. Kau ikhlas ke, kau tak ikhlas ke, kau tengah selawat apa kan, tak ikhlas ke nak menunjuk member kau, Allahumma salli ala sayyidina, ya Hanan, tiba-tiba kan nak tunjuk depan member, tetap Allah Ta'ala terima. Faham tak? Tu selawat jalan, sambil jalan selawat, habis semayang selawat kan, tak ada nak buat apa, diam-diam tu selawat je lah. Berjalan tak ada nak buat apa, selawat je lah. Tu selawat tu paling selamat. Kemudian kalau Allah Ta'ala perkenankan doa kita, ketemukan kita dengan guru yang mursyid, yang sebenar, yang patuh dengan syariah Allah Ta'ala, kita berguru bersungguh-sungguh. Tapi bertarikat sekarang bukan masanya. Sekarang kita belajar, dalam masa sama kita buat amal. Selawat, baca Quran, boleh. Allah Ta'ala a'lam. Dah soalan? Apa ni? Apa? Hukum Allah dengan ketentuan Allah tak sama. Dia ada umum khusus dalam antara tu. Hukum tahu, nanti aku tengok balik takut salah syarah.